Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dan isi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya bukan share, saya bukan pro business untuk bakery ni. Saya bukan profesional, saya bukan belajar dalam bidang culinary. Tak, saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero. Saya pun bermula daripada menjaja. Saya memang everything bermula daripada bawah. So say hi dulu. You kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live? Mata cengat tu. Aduh lah. You kat komen dulu deh. Clear ke tak? Good morning Nori, good morning. You attack kat komen dulu deh. Clear ke tak saya punya live ni? Untuk pagi ni saya nak sharing kita sharing apa pengalaman you all first time you all baking cake. Apa yang you all jadi macam mana you all punya cake you all. Jadi macam mana? So kalau macam saya pengalaman saya saya buat kek. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. You tengok kat komen dulu deh. Clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You tengok komen dulu deh. Clear ke tak saya punya live? Tengok komen dulu. Okay. So kalau untuk pagi ni saya nak sharing macam mana pengalaman you all first time you all baking cake. Apa yang you all dapat, impact yang you all dapat. Adakah impact dia tu yang positif ataupun impact dia tu macam mana you all jadi? You all punya cake you all tu dalam keadaan yang macam mana? Hi Nori, good morning. Clear je. Okay. So saya kata pengalaman pertama saya bila mana saya buat kek ni, pengalaman sebab pertama kali saya buat kek ni, saya buat dalam keadaan yang kata suka-suka. Mula-mula tu suka-suka dan dalam keadaan yang terpaksa. Sebab apa? Sebab saya nak bantu kawan saya. Kek saya buat kadang okey, kadang tak. First time. Bukan kadang masalah, kadang okey. First time you all buat tu macam mana jadi? Macam mana you all buat tu jadi ke tak? Lepas baking keluar oven, kek mengecut. Jadi merekah dekat atas kek. Okay. So saya kalau macam saya ni pelik sikit. Saya kata saya pergi menjual dulu sebab saya mak saya memang dia minat bidang ni. So dia yang buat dan saya just tolong dia sikit-sikit je sebab saya tak tahu. Saya tak pandai dan saya tak minat. Saya tak minat nak buat kek ni. Saya permulaan mak saya yang buat, saya just tolong dia. Lepas tu saya ambil kek tu saya pergi jual dengan member saya. So itu pengalaman saya permulaan. Lepas tu daripada hak tak minat tu jadi minat disebabkan nak bantu member saya. Itu yang pertama. Sebab itulah kalau apa sahaja benda yang nak jadi tu disebabkan oleh push factor. Sebenarnya terjadi adalah disebabkan push factor. Ada sebab-sebab yang menyebabkan benda tu terjadi. Macam saya benda ni terjadi disebabkan oleh member saya. Saya memang tak minat langsung bidang bakery ni. Memang tak minat lah. Tengok kata tengok kek tu tak apa. Macam
memang tak ada rasa-rasa macam aura dia tu tidak ada. Memang tengok orang buat kek ni memang malam macam tu lah. Lepas tu memang tak minat langsung. Dan kalau cookies okey, kalau biskut okey. Lepas tu saya buat benda ni disebabkan member saya nak tolong member saya. So dalam masa sama mak saya kan guru. So dia banyak pergi sekolah. Dia tak sempat lah. Dia tak sempat. Kalau guru memang dia tak sempat benda-benda lagu ni. Lepas tu saya kata saya pergi jual. Lepas tu mak saya yang buat. So kena tunggu dia balik sekolah dulu apa semua. So saya belajar situ. Saya belajar sikit. Sebab itulah bermulanya saya buat kek adalah kek coklat moss. Itu permulaan lah saya buat kek. Saya ingat lagi saya buat kat dapur. Lepas tu mula-mula saya buat dalam kukus saya kecil. Memang kecil je lah. Satu adunan dapat saya buat 8. Mula-mula tu saya buat 8. Tapi saya tak tahu lagi nak buat 8 tu. Saya buat dulu yang besar. Lepas tu saya potong. Saya potong kecil-kecil. Saya potong dia. Nori saya first time beli oven. Tengok orang buat kek sedap-sedap. Okay. So saya buat yang besar. Satu adunan tu saya buat yang besar. Lepas tu saya kata macam mana nak pergi bawa menjual benda ni. So saya potong dia. Saya pergi cari kat kedai yang standard benda tu lah, tahu tak. So sebab itulah bermulanya adalah 10 biji. Memang 10 biji saya bawa, tahu tak, 10 biji. Lepas tu saya pergi cari. Saya potong dia. Saya ke jenis modify. Suka modify benda tu. So saya potong dia. Saya pun aku nak cari bekas lagu ni lah. Saya pergi carilah kat kedai bahan kek. Saya pun saya duduk, saya tengok lah. Sebab kita first time kita buat. So saya pergi tengok, saya survey. Saya survey, saya tengok mana yang sesuai untuk aku bawa pergi menjajah. Mana bekas plastik yang sesuai untuk aku bawa pergi menjajah. Sebab kita nak trust dengan orang, ambil masa, take time benda ni. So kalau take time, kita tak boleh keluarkan yang besar. Faham tak? Sebab kita belum tunjuk lagi value apa yang kita perlu ketengahkan bagi orang nampak dulu. Lepas tu saya buat yang kecil-kecil lah dah. Tapi kalau kita nak buat kecil-kecil sangat tu macam tak berbaloi lah. Macam yalah kita nak pergi. Sebab saya pergi sampai bacok ni, tahu tak. Sebab member saya duduk kat area situ. So saya kena pergi sana. Kalau saya buat cup kecil-kecil ni macam tak berbaloi, tahu tak. Saya daripada Kota Baru nak pergi ke Bacok tu ambil masa lah, tahu tak. Setengah jam jugalah. Lepas tu saya pun potong dia. Saya pergi cari bekas tu. Saya pergi cari bekas. Lepas tu saya balik, saya buat. Saya packing. Okey, cukup 10 bekas. Lepas tu saya pun cari pula coklat rice. Sebab saya nak tabur atas dia. Sebab saya nak buat simple je. Sebab kita nak pergi menjajah ni dengan keadaan yang panas. Lepas tu masuk pula dalam ketor. Panas sejuk. So dia efek, tahu tak. So saya pun cari solution. Macam mana aku nak suruh kata nampak kek aku ni nampak macam ceria. Nampak macam orang tahu tak. Nampak tu macam orang rasa macam Leo je gitulah. Lepas tu saya pergi beli coklat rice, coklat warna-warni tu 100,000 yang panjang tu apa semualah. So bila saya beli gitu saya pun buat. Okey. Saya pun beli sebab dia banyak kata yang coklat rice, pun banyak pilihan. Dekat kedai coklat rice banyak pilihan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Situlah saya belajar, tahu tak. Saya belajar sikit. Macamlah coklat 100,000 yang panjang tu. Ada yang jenis yang turun color, ada yang jenis tak turun color. So di situ saya pun lagu ni aku kena beli yang ni. Pada mulanya tengok pakai hentam je beli. Saya beli lah. Lepas tu turun color, tak cantik lah kejadian kek kita tu. Sebab kita bermain dengan panas. So bila bermain panas dia akan cair, dia akan orang kata berair gitu ke. So untuk nak mengelakkan benda tu kita kena cari something yang boleh biar dia duduk statik gitu je. Dari situ saya belajar pengalaman tu untuk kata nak lebih lagi lah. Situlah saya belajar. Okey, daripada benda yang besar, so
saya pun akan buat satu adunan, saya pun pecah-pecahkan. So, sebab itulah berlaku terjadinya yang saya kata loyang 7x3x3. Itulah permulaan, tahu tak? Bukan kata terus saya buat bisnes, lepas tu saya terus buat yang loyang 7x3x3. Tak. Saya bermula hak besar, saya akan potong dia, saya letak packing. Lepas tu packing pula. Bila kita packing, kita tak tahu tak? So kita packing kita letak kan. Kita letak atas ni. Letak. So bila letak tu, dia jadi mapak tahu tak. So dia sebab kita beli packaging yang tak berkualiti dan dia ranak. Bila ranak kita letak banyak-banyak, dia ranak kan. Lepas tu tak cantik kejadian kek kita. So benda di situlah saya belajar pengalaman dia. Dan saya bila mana first time saya buat kek coklat emas tu, alhamdulillah kejadian dia okey. First time saya buat, sebab saya dibantu oleh orang yang pro dalam bidang bakery. Sebab itulah dalam apa sahaja kita kena dibantu. Tahu tak? Kita kena dibantu oleh orang yang boleh guide kita. Kalau kita ni pakai macam merba je, memang saya rasa saya buat memang tak jadilah. Saya buat memang tak jadi dan saya tak tahu bila tak jadi tu, bila kek kita yang kita buat tu tak menjadi. So memang sampai bila-bila lah, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu siapa yang patut. Kita nak tanya siapa. Kita tak ada siapa yang orang kata nak tanya. So benda ni lah yang akan menyebabkan buat tak jadi. So di situlah kata saya belajar daripada kesilapan, saya belajar daripada pengalaman untuk nak mendewasakan, untuk nak mematangkan kita. Kita kalau kita nak fikir benda kita nak perfect semua, tidak boleh. Kalau kita selagi kita tak mencuba, selagi kita tidak ada kata kesilapan, kita benda apa yang kita buat, kita tak akan jadi lebih sempurna. Kita nak 100% sempurna, perfect, tidak boleh. Tidak boleh untuk permulaan. Kalau kita kena bermula dulu. Bila kita bermula daripada kesilapan apa yang berlaku, kita akan improve dia untuk lagi baik. So memang itulah first step yang pengalaman saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First baking setelah bertahun-tahun berhenti kerja kat bakery. Lupa step dalam oven. Cantiknya lain macam. Keluar oven je, kek jadi kawa. Maknanya saat ni lama kerja pun kalau tak praktis sama memang ke laut. Yes. Memang ke laut juga kejadiannya. You pro tahu mana? You pro, lepas tu you buat kan. Lepas tu you berhenti. You tak praktis, you berhenti setahun ataupun you berhenti 2 3 4 bulan. Lepas tu you dah tak lupa dah, tahu tak? Macam saya ke, bila dulu saya ingat semua. Lepas saya dah ada tim bahagian production. Lepas tu tim saya yang handle. Saya jadi macam lepas kalau macam tim saya lambat, kalau saya akan buat lah. Saya akan buat, lepas tu saya dah lupa, tahu tak benda tu. Sebab itulah kita kena sentiasa praktis benda tu. Sentiasa praktis. Kalau you tak praktis, memang lama tak ingat. Lepas tu jadi something. Lepas tu jadi macam-macam akan berlaku. Kita kena praktis. Sentiasa kena praktis. Dan sentiasa kena dikelilingi oleh orang yang boleh bagi semangat kat kita. Ada sama caranya kek orange dengan kek red velvet selang seli telur dan tepung. Ada sama caranya kek orange dengan kek red velvet selang seli dengan tepung. You tengok juga kek orange tu, you nak buat kek orange tu, macam mana first step yang you nak buat? Kena tengok juga first step yang you nak buat tu macam mana. Adakah menggunakan tepung vanilla sponge mix ataupun menggunakan kek yang macam kek cotton cheese. Kalau macam kek cotton cheese yang melibatkan telur putih dan telur kuning, kena asingkan, ataupun menggunakan butter ataupun margarine. Mana satu yang first step yang you all kena buat? Mana satu? Kalau adunan kita yang melibatkan tepung vanilla tu,
Kalau you all nak buat letak peri seorang pun boleh. Yang tu tak payah pun selah-seli dengan tepung, telur. Tak payah. Dia banyak, you tengok banyak step sebenarnya. Kita kena tengok adunan kita ni nak buat kek apa. Tak semestinya okey, you all nak buat kek ni, you all pun kena selah-seli. No. Tengok juga jenis-jenis kek yang macam mana kita nak buat untuk first step ni. Mungkin sama je semua. Aku nak buat kek orang gitu. Sama. Aku nak buat kek pandan lah gitu. You all kena tengok juga macam mana first step yang you all buat tu. Adunan macam mana adunan you all. Assalamualaikum Nori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nori. Kek red velvet tu kalau ikut satu adunan resepi Nori tu, kalau untuk loyang 12 dia agak nipis. Kenapa red velvet tu agak mampat? Agak mampat. Apa masalah red velvet saya? Agak keras bila dah sejuk semalaman. Agak nipis. You all nak buat yang besar mana? Dia tengok juga you all nak buat yang besar mana. Besar mana yang you all nak buat? Besar mana? Kalau you all buat okey, saiz 12 tak nipis. Terailah buat saiz 11 pula. Terailah buat saiz 10 pula. Bukan kata aku buat saiz 12 nipis. Aku tak payah buat lah. Try, you all kena try. Tahu tak kena try. Kalau mampak tu you all terlampau over sangat, terlampau maximiskan you all punya adunan you all. Masa putar tu terlampau lama sangat. Bila terlampau lama dia akan jadi mampak jugalah. Kek kita akan jadi mampak. Terlampau lama sangat you all putar. Assalamualaikum Nori. Saya selalu buat kek ikut step Nori. Saya jual, customer cakap sedap, mohon sangat-sangat. Wow. Okay, thank you. Feedback. Hai Noris, hai. Saya pun sama Nori, buat kek suka-suka sebab boring sangat tak buat. Apa kak buat kat rumah bila tak cuti kerja? First time buat kek kukus, kek coklat emas dan kek minyak. Alhamdulillah gebu jadi naik, tapi kadang merekah, kadang bila keluar pokok dia pengecut. Lama belajar buat versi kuku dari 2013 lagi. Wow, lamanya setahun kebelakangan ni je baru belajar juga buat bakar kat oven, terus dapat order kek birthday. Wow, best ke? Bila kita buat tu, kita tahu step dia, cara dia, kita kata kita rasa macam bila jadi tu, sangat rasa macam puas sangat. Rasa macam best sangat. Tu belum lagi kita bila jadi dah, belum lagi orang makan, belum lagi feedback dia, rasa macam nak buat lagi, tahu tak? Itu yang orang kata itu lumrah manusia, tahu tak? Lumrah manusia. Bila selama ni kita buat tu tak jadi, lepas tu kita pun kita pun belajar buat lagi. Tapi dalam masa sama, apa yang kita buat, kita improve dia. Buat lagu ni tak jadi. Aku kena tukar buat lagu ni. Aku kena tukar buat macam ni. Sebenarnya kita belajar daripada kesilapan. Bila kita belajar daripada kesilapan, rasa macam apa yang silap tu aku improve dia dan jadi molek, jadi feedback dia tu, impact dia tu positif, impact dia tu menjadi. So benda tu lah yang akan rasa macam aku rasa puas je. Apa yang selama ni aku tak buat, selama ni aku buat tak jadi, lepas tu aku buat jadi, rasa puas sangat-sangat. Itu yang memang lumrah manusia lah. You all yang tak buat, memang you all tak rasa apa. Tapi kalau you all buat, try you all buat, lepas tu kemenjadian dia tu jadi. Tambah pula anak-anak suami kata, beli ke ni? Tiba-tiba dia beli nak marah je. Tak ke? Buat lah. Macam kat kedai lah. Macam best sangat. Anak makin sampai habis. Macam rasa macam puas sangat. Kita rasa macam bersemangat lagi nak buat. Nak buat lagi. Itu lumrah manusia lah. Lumrah manusia. Salam Nori, saya pun ingin belajar juga. Boleh. So you all, kalau you all nak belajar, you all kena rendahkan ego. Turunkan ego, pergi belajar. Cari orang yang boleh guide you all, boleh kata bertanya. Senang. In that case, kalau you all berlaku lagu ni, kenapa kek saya ni berlaku macam ni?
Kenapa kek saya? So, you all ada kata solution ataupun jalan penyelesaian. Kenapa kek aku yang aku buat ni jadi macam ini? Kalau you all kata tidak ada orang yang boleh support you all, tidak ada orang yang boleh guide you all nak tanya siapa? You all nak tanya siapa? Nak tanya Google. Google, you all tanya, okey, aku merakam. Ada, tapi kenapa jadi macam ni? Tahu tak? You tak ada kata solution, jalan penyelesaian dia. Google just boleh bantu you all, tapi belum tentu lagi apa yang you all tengok, apa yang Google bantu you all tu, itu adalah the best, yang betul. So you all kena orang yang betul-betul boleh guide you all, boleh bantu you all untuk capai apa yang you all know. So benda tu tahu tak, bila benda tu berlaku sikit demi sedikit, orang kata improve tu nampak lah hasil dia tu. Dan tambah pula you all boleh buat side income, you all boleh buat income you all walaupun duduk kat rumah. Walaupun duduk kat rumah, orang mencari. Sebab apa? Sebab kita tampilkan kelainan. Kita buat lain daripada orang. Orang rasa makin tu rasa best. Kit ini you all kena buat time tambah-tambah. Kalau kit ini you all kena buat time, you all mood you all dalam keadaan happy. You all jangan buat dalam keadaan nak marah, janganlah. Sebab ia impact dia. Memang bidang makan ni, kalau you all buat time you all happy, memang sangat best. Sebab dia punya, bila orang makan ni, kayak orang makan kan, bila orang makan, dia feel dia tu lain. Tapi kalau time you all buat time dalam keadaan nak marah, memang ke laut lah. Kek kita akan tak jadi. Kek kita akan ada something, ada problem yang akan berlaku. Sebab itulah kalau macam saya biasa, saya akan buat di awal pagi lah. Saya akan biasa buat pagi lah. Sebab saya tak nak patahkan mood kita bangun, mood kita dalam keadaan yang happy, ceria. So, bila mana kita ni pagi-pagi ni lain dengan keadaan cuaca. Bila cuaca pula tambah dengan dingin, dia lain. Feel dia lain. Kalau kita buat time tengah hari, feel dia lain. Kalau kita buat time malam, feel dia lain. Kalau malam, okey. Sebab apa? Sebab malam dia dah nak ke dingin dah. So, waktu tu waktu yang okey untuk kita nak buat. Sebab feel kita pun dalam keadaan yang okey. Kalau okey. Sebab itulah kalau kita biasa kita kena buat, kita di awal waktu lah. Pagi waktu yang sesuai untuk kita nak baking kek ataupun nak hias kek. Ya, itu waktu yang sesuai lah. Betul tu Norris. Rasa kepuasan terselit di situ. Sangat. Orang kata itu belum lagi kalau satu, orang kata kiranya satu negeri lah tahu tak? Itu belum lagi, tak meluas. Kalau you buat bisnes, bisnes you all tu meluas. Itu lagilah kepuasan dia tak boleh nak gambarkan kat orang. Tak boleh, orang tak merasa benda tu. Tak merasa. Bila benda tu dah makin meluas, orang kita efek kepada bisnes kita, orang kata meluas dan kita rasa best sangat. Sangat-sangat best sebab selama ni aku buat berbaloi lah dengan kepenatan aku, dengan aku tak tidur malam, dengan kata kerah keringat aku, tenaga aku selama ni berbaloi sangat bila mana orang nak repeat order. Orang order lepas tu repeat order pula. Repeat tahu tak? Repeat order tu bermakna dia dah setia dengan kita. Dia nak lagi dengan kita. So benda tu lah yang nampak kita rasa macam puas. Aku, dunia ni aku yang punya. Rasa kepuasan tu kita yang rasa, tahu tak? Bila mana orang start repeat order, repeat order. Norris, beza tepung ganda dan tepung superfine. Tepung ganda tepung biasa. Kalau tepung superfine tu tepung yang paling halus lah. Tepung dia sama je. Dia punya fungsi dia sama. Tepung superfine dengan tepung gandum. Cuma beza dia adalah tepung gandum ni dia kasar sikit lah. Kalau macam tepung superfine, tepung yang paling halus. Biasa kalau tepung pakas, tepung superfine dia tak perlu nak ayak, tak perlu. Sebab dia dah halus dah. So bila halus ni, dia kata bila kita 100% kita gunakan
dengan tepung super fine, kek kita akan jadi moist sangat. Takut nanti kalau you all tak pandai nak manage you all punya mixer you all tu, adunan you all akan jadi takut terlampau gebu. Bila terlampau gebu, kek kita akan nanti jadi berderai. Sebab itulah kalau macam nak pakai super fine boleh, cuma kita kena campur dengan tepung gandum. Kena campurkan dengan tepung gandum. Itu lebih okey lah. Kalau you nak pakai super fine. Dia fungsi dia sama je. Cuma beza dia adalah tepung lah. Itu tepung yang kasar sikit. Itu tepung paling halus. Super fine tepung yang paling halus. Sambil tengok sambil buat tak Cadbury. Wow. Jangan give up. Practice make perfect. Belajar dari kegagalan. Yes. Betul tu Norris. Kena buat dari yang lain. Walaupun sekarang duk viral kek marble, akak tetap setia dengan kek butter. Bila orang rasa ada kelainan, walau corak tu akak buat ala-ala marble tu yang lagi semangat nak buat. Dia gini deh. Macam kalau saya deh. Saya ini kata saya punya pengalaman ataupun saya punya style. Saya punya style bisnes saya tak suka kepada viral. Sebab apa? Sebab viral ni memang dia akan meletup. Memang akan meletup time viral lah. Viral tu habis cakap sebulan 2 bulan tu saja time viral. Memang kau. Dia memang tak dinafikan lah. Memang kau. Tapi kalau macam saya bisnes saya, style bisnes saya buat apa yang orang suka. Saya buat apa yang orang suka dan saya suka. Saya suka, orang pun of course lah suka. Sebab itulah kalau apa yang saya tak suka, saya tak akan buat. Saya tak akan buat juga. Sebab kita kena buat apa yang kita suka, dan bila kita suka, orang pun akan suka. Dan bila time viral, memang orang viral tu orang nak tahu je. Tang mana yang viralnya. Bila orang dah bila orang makan tu sekali, dia tak orang kata jarang lah orang akan repeat order. Sebab benda tu benda viral. Kita nak biar benda apa yang kita buat. Saya style bisnes saya buat apa yang saya suka, dan benda tu tak ikut dia lah. Viral tu saya tak peduli pun. Biarlah orang suruh buat viral apa semua, I don't care. Sebab apa? Sebab ini style bisnes saya. Ini style apa yang saya buat. Saya buat macam ni dan itulah yang saya buat. Dan kekalkan benda tu sampailah bila-bila. Sebab kita apa yang kita kekalkan, kita jangan kurangkan. Bila mana kita orang dah start kenal, jangan kurangkan benda tu. Sebab itulah you all kena kata kira dulu. Kena kira. Jangan kata, oi rugi dah aku kena kurang. Jangan. No. Itu bukan style bisnes yang sebenar. Jangan. Sebab apa? Sebab nanti efek kepada adunan kita. Nanti sebab itulah kalau you mentang-mentang lah dah famous, aku rasa dia pun lain apa semua. Tahu tak? Jangan kekalkan warisan tu. Kekalkan rasa tu sampailah bila-bila. Tahu tak? Jangan kurangkan, takut nanti efek kepada adunan kita. Efek tahu tak? Bila efek tu memang efek lah kepada kita punya customer. Nanti customer kita tak nak dah repeat tahu tak? You all jangan kurangkan. Bila mana you all dah nampak dah. Mula-mula ni you all buat bisnes memang you all tak nampak. You all tak nampak tahu tak? Dia punya modal dia berapa. Sebab itulah main hentam lah jual. Bila lama-lama 2-3 bulan ataupun 4-5-6 bulan setahun kau, you all nampak lah margin dia, you all nampak dia punya sale tu bagaimana. Bila you all dah start tulis, hari ni dapat berapa, esok dah start tulis dah. Setiap apa yang duit keluar masuk, you all start tulis, you all nampak lah macam mana ke menjadi area tu. Macam mana kata wish banyaknya duit keluar lebih banyak daripada hasil yang dapat. You all rasa lah ke mana? Of course lah you all rasa macam aku nak kurangkan benda tu. Aku nak naikkan harga lah ni. So benda tu tahu tak? Bila mana kita dah start nampak dah, modal lebih banyak keluarkan. Bila 1 bulan tu berapa modal yang you all keluarkan, you all nampak lah. Keuntungan sikit, modal lebih ni, you all tak boleh nak menampung tahu tak. Bila you all tak boleh nak menampung, sebab itulah jadi macam rasa macam kalau lama macam
makin lama makin merudum. Makin lama makin merudum. Sebab apa? Sebab kita tak kira tahu tak. Modal kita tak kira. Kita main hentam je. Orang jual banyak ni, kita jual macam ni. Jual macam ni tahu tak. You kena kira. Permulaan kena kira betul-betul. Nori, berapa minit untuk butter selepas keluar dari peti sejuk? Boleh dikira suhu bilik. Berapa minit untuk butter selepas keluar dari peti sejuk? You all pernah tengok tak butter cup? Butter cup tu, you all tengok orang letak dalam peti kau. Mana letak dalam peti? Mana letak? Kita je letak butter kita beli 250 gram tu, kita letak dalam peti. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam kata plastik lagu tu je. Kalau you beli dekat butter cup you beli kat kedai yang berapa kilo yang besar tu ke? Berapa liter yang besar tu? Mana letak dalam peti? Tak letak dalam peti. Tahu tak? Sebab dia letak dalam bekas yang sempurna. Sebenarnya tak payah letak dalam peti pun tak apa. Cuma kita kena letak dalam bekas yang kedap udara. Kedap udara tahu tak? Biasa orang letak dalam peti sebab dia beli yang 250 gram, yang beli yang kecil tu ke. Sebab dia letak dalam kertas aja, dia balik dalam kertas letak dalam peti. Kalau letak dalam bekas, mana letak dalam peti? Tak letak dalam peti, tak luar aja. Sebab apa? Sebab letak dalam suhu bilik je. Suhu bilik saja sebab dia letak dalam bekas yang kedap udara dah. Tahu? Kalau macam kalau nak tahu berapa minit tu, je kena sampai dia tu tak kerah lah, tahu tak? Dia boleh kata boleh adun lah, adunan kita boleh gunakan benda tu. Nak kekang tak bukan dalam suhu bilik lah tu, agak-agak lah. You kena kata anggara, tahu tak? Kena anggaran benda tu. Terbaik Kak memberi tip yang manfaat. Terima kasih Kak Noris. Beza bak rasa and tekstur. Apa beza kek butter dengan kek marble? Beza dia sama je, adunan dia sama je, cuma beza dia kek butter tu dia fully butter lah, ataupun you campurkan margarin sikit lah. Kalau marble tu dicampuran dengan coklat, dia rasa coklat sikit lah. Dia rasa coklat. Dia rasa dia tu hak tu memang fully rasa butter lah. Memang fully rasa butter. Kalau macam marble dia campuran dengan coklat. Noris, kenapa brownie saya tak kedut walau dah guna berries? You all masa putar lagu mana putar? Sebab itulah brownies untuk permulaan you all tak boleh nak putar macam kek. Tak boleh nak putar macam kek. Brownies ni. Ramai orang yang buat putar macam kek. Lepas tu you all expect dari brownie. No, itu bukan brownie, itu kek dah. Itu kek. Tahu tak? Rasa dia sebab dia terlampau, bila kita putar terlampau lama dia jadi gebu. Bila gebu dia tak jadi kek, dia tak jadi brownies dah. Brownies ni dia macam bantak tahu tak? Tekstur dia tu macam bantak tahu tak? So bantak lagi mana? Bantak ni dia macam kalau you tak buat dengan mixer pun boleh. You kacau-kacau gitu je sampai dia kembang. Kacau je, kacau gitu sampai dia kembang. Itu salah satu sebab tahu tak kenapa brownies kita tu tak berkedut. Kenapa brownies kita tak berkedut? You permulaan kalau you salah pun brownies ni sangat senang tahu tak? Sangat senang, sangat mudah, sangat simple kalau kita tahu cara dia. Tapi kalau you all salah step permulaan, memang you all letaklah dalam oven setara mana pun. Ada sebelum ni saya bagi tahu banyak kali dah. You all letaklah kalau you all first step pun you all salah step. You all letaklah, orang kata kena letak bakar, lepas tu bakar pinggangkan dalam oven tu, letak sekali dengan loyang tu, lepas tu buka pintu, dia akan jadi berkedut. Try buat. Kalau you all tak salah step permulaan ni, letak tinggallah gitu setengah jam ke sejam kau, tak berkedut juga. Tak berkedut juga. Kalau you all salah step tahu tak? Tempat saya diorang tak tengok sedap, tengok murah Nori. Kalau jual RM10 ada lagi jual RM2.7. So diorang pilih yang murah. You all orang beli bukan sebab harga. Orang beli you all tengok Adidas, apa Guess, apa semua, LV, Gucci, Prada.
Kenapa orang beli? Sebab brand, sebab value apa yang dia tunjukkan. Tahu tak? Orang beli, sebab itulah kita sebagai business owner kena tunjukkan value tu. Kena tunjukkan. Kalau you all jual RM2.7, you all modal you all RM2.7, tang mana you all punya keuntungan? Tang mana saya nak bagi tahu dekat you all? Mananya keuntungan you all dapat? Kalau contohlah you all jual, kata orang jual RM10, kalau jual RM2.7, tang mana keuntungan tu? Kita sebagai penjual pun berhak ada keuntungan. Keuntungan dalam Islam pun kita kena ada keuntungan. Kena ada. Apa guna nak jual kalau tak ada keuntungan? Untung tak apalah, untung 10 sen 20 sen jadilah. Lepas tu sebab itulah kita kata kalau you all jual memang kalau silap orang, memang orang tak akan belilah. Memang orang tak akan beli. Sebab itulah kita kena tahu siapa target market kita. Kita kena tahu siapa target market kita. Siapa yang patut aku nak jual, kepada siapa. Bukan semua orang makan. No. Bukan semua orang nak. Tahu. You jangan expect bisnes buat makanan semua orang suka. Tahu. Kita ada target market kita. Kita ada target. Macam saya ada target market saya. Saya buat bisnes, of course, ada target market saya. Tahu tak? Saya ada target market saya. Siapa yang patut aku target market aku kepada siapa? Saya ada target market saya. Sebab itulah saya tidak takut kepada harga. Saya tidak takut kepada sebab saya dah tunjuk value. You tengok PJJ saya. Kenapa orang stay masuk lagi? Kenapa orang stay PM? Kenapa? Sebab saya tunjukkan apa yang orang dapat daripada PJJ saya. Hasil dia. Walaupun you tengok PJJ orang lain RM10, RM5. Tahu tak? Saya tengok, ya Allah. Tahu mana RM5 tu? Saya pun tak ada nak mikir, tahu tak? You tengok kat luar PJJ, kenapa dia boleh buat RM10? Kenapa dia boleh buat RM5? Kenapa? Sebab dia tak tunjukkan, dia tak tahu apa motif sebenar dia buat PJJ dengan harapan dapat duit je. Itu. You jangan nak samakan saya dengan orang lain. No, saya komit dalam saya punya PJJ saya. You tengok saya punya PJJ saya, Norris ekonomi berapa? Bermula 199. Bukan barang RM10. Tapi kenapa ramai yang join saya punya PJJ? Lebih daripada 300 kot saya punya PJJ orang join. Kenapa? Itu yang kita sebagai business owner patut dan wajib tunjukkan kepada orang. Tahu tak? Benda tu. Kenapa orang stay nak PM lagi saya? Sedangkan PJJ saya mahal. Yes, saya akui memang mahal. Kalau you all nak PJJ orang lain yang murah, you all boleh tengok orang lain. You all jangan masuk di PJJ saya. Jangan masuk. Tetapi kenapa orang stay PM? Kenapa orang nak join? Tahu tak? Ikut turn nak join. Tahu tak? Ikut turn. Beratur nak join. Kenapa? Kenapa? Sebab saya tunjukkan value. Saya tunjukkan apa manfaat ataupun kelebihan yang you all dapat PJJ saya berbanding dengan orang lain. Saya tak biarkan PJJ saya sendu macam itu. No. Tahu tak? Saya tak akan biarkan benda tu. Sebab saya tahu you all masuk mesti ada sebab. Kenapa you all join saya punya PJJ? Ada sebab. Dan sebab tu saya nak ungkaikan. Saya nak rungkaikan supaya you all dapat manfaat tu. Tahu? Kalau ikut takut aku nak jual, takutlah aku nak buat PJJ aku 199 kot. Orang lain buat PJJ RM10. Orang lain buat PJJ RM10 online. Kenapa? Dan saya dah dekat 1 tahun dah saya buat PJJ ni. Tapi kenapa stay ramai lagi? Ramai ikut turn. Dan yang paling saya terkejut ikut turn. Ikut turn, tahu tak? Nak join saya punya PJJ. Bukan main hantar, main taran. No.
Sebab itulah ada yang kata, kenapa saya PJJ saya, kenapa team Norris tak reply? Kenapa team Norris tak approve, tak ni? Sebab ikut turn, bukan main hentam je. No. Dia ada prosedur dia. Prosedur. Sebab itulah kita nak buat PJJ ke apa sahaja, kena ada ilmu. Bukan kata orang buat PJJ kita pun ikut dah je nak buat PJJ. Saya masa mula-mula saya buat PJJ, memang saya akui, memang saya main hentam je. Saya buat. Tahu tak? Sebab saya tak ada ilmu. Tetapi bila kita berpandukan dengan orang yang betul-betul boleh guide kita, orang yang pandu kita, itu banyak gila pun berlaku kesilapan yang saya buat, tahu tak? Saya akui. Tapi kita berani mencuba buat, belajar daripada kesilapan. Saya akui untuk permulaan memang saya belajar daripada kesilapan. Banyak betul kesilapan yang berlaku. Dan saya improve dia tu, saya buat. Tak apalah, aku nak bagi the best. Sebab aku tahu ramai yang patut aku bantu dia untuk dia nak buat kit sampai jadi, untuk dia dak jana side income. Dek, slow sikit, dek. Dek, slow sikit. You jangan tengok pada harga buat bisnes, no. Sebab itulah kenapa orang nak naikkan brand. Orang nak ada brand. Sebab brand, tahu tak? Sebab brand orang akan beli. Sebab value orang akan beli. Bukan sebab harga. Harga tu sebab you all salah target. Target market you all pergi jual dekat orang yang bukan sepatutnya. Memang orang tak okay. Tak nak lah, lain kali lah. Itulah banyak sangat komplain. Tahu tak? Sebab itulah you all buat bisnes pun you all kena tahu. Kenapa dia jual ni RM30, RM40, aku jual RM10. Orang still tak beli dengan aku. Kenapa? Dia ada sebab dia. Tahu tak? You all jangan nak, aku kena main harga lah, orang jual banyak tu, aku pun kena kurangkan harga lah. Sebabnya dengan harapan orang beli dengan aku. Tapi bila kita kurangkan harga, kita kata buat harga lebih murah daripada kawan tu, lepas tu you all tengok impact dia terlalu mana. Adakah orang akan repeat order? Adakah orang nak membeli? Adakah kita ni, kita punya production kita bertambah dari hari ke hari ke hari. Tahu tak? You jangan takut dengan harga. Kalau you tahu cara dia, jangan takut dengan harga. Cuba dengan saya. Norris, patutlah Norris buat PJJ banyak ni, boleh pergi bercuti situ sini. You all ganti tempat saya boleh. Kalau you all bercakap dengan tu, you all beritahu dekat tim saya, Norris, patutlah buat PJJ banyak ni, boleh pergi bercuti ni, Okay, fine. You all ganti tempat saya, buat PJJ macam saya buat sekarang. Fine, saya tak ada masalah. Kalau you all kata, PJJ saya macam ibarat pergi Mekah balik hari, okay, gantikan tempat saya. Boleh tak you all gantikan tempat saya, buat PJJ saya, komit dengan orang yang join setiap minggu. Boleh. Kalau you all pandai nak bercakap macam tu, you all gantikan tempat saya, komit. Lepas tu setiap minggu you all luangkan masa dengan orang yang join, share. Boleh tak? Siapa boleh? You all pergi tengok PJJ orang lain. You all pergi tengok PJJ orang lain. Ada tak yang boleh komit? Tahu tak? Orang yang buat PJJ tu, dia boleh komit kau dengan you all setiap minggu. Bukan setakat buat kata video saja. Saya buat live, tahu tak? Saya buat live, saya tunjuk dekat you all. Saya tunjuk satu-satu. Saya kata, saya tak tengok pada jam. Saya tengok, okay, you all faham tak? Selagi you all tak faham, selagi tu aku dah ulang benda yang sama sampailah you all faham. Itu saya. Itu memang saya. Itu kelebihan yang dalam saya, diri saya lah. Itu memang apa yang saya tonjolkan. Saya tak akan biarkan saya kata saya punya PJJ sendu lagu tu. You all pergi tengok dekat PJJ orang lain. You all kata kalau you all nak samakan PJJ orang lain buat RM10, okey. You all tengok orang buat RM10. You all orang buat. Saya yang join PJJ, saya pun buat join PJJ, tahu tak? Saya pun join PJJ. Saya join PJJ yang RM70 pun sampai tak ada lah kata, tak ada lah yang buat
komit setiap minggu. Tidak ada. No. Saya join, saya tak main lah join RM10 ni. Memang saya akui lah, memang saya tahulah. Orang kata saya boleh tengok. Okey, orang yang join, yang orang yang buat PJJ RM10 tu saya tahulah nak macam mana dia punya orang kata PJJ dia. Dan orang kata jangan marah, tak marah Kak. Tak marah. Bukan marah. Saya nak you all open you all punya mindset. Saya tak nak you all jadi orang yang ikut je. Tahu tak? Macam saya dulu. Saya tak nak you all berlaku kesilapan macam yang saya. Sebab itulah saya kata bukan saya marah, sebab saya bersungguh. Saya nak bagi tahu dekat you all, saya nak tekankan dekat you all. Saya nak you all open you all punya mindset you all. Nampak benda ni, jangan buat benda satu benda tu fikir pasal harga. Sebab apa? Sebabnya nanti in that case impact kepada bisnes kita. Impact, sangat-sangat impact. Masa mula-mula memang you all tak nampak. Tapi 2-3 bulan selepas tu you all akan nampak lah impact dia. Kalau you all jangan percaya saya. You all buat lah. You all buat, try buat. Nanti you all akan tengok lah. You all punya turun naik, you all punya sale macam mana. Lepas tu you all punya modal you all kira satu-satu. Mula-mula ni memang kita nak start bisnes memang sangat mudah. Tapi kita nak sustain dia ataupun nak naikkan kita punya bisnes sangat-sangat payah. Sangat payah tahu tak? Sangat payah. Itulah sebab kita memerlukan ilmu. Sentiasa kena belajar. You pergi tengoklah. You pergi tengok PJJ orang lain. Kalau you nak samakan PJJ saya dengan PJJ orang lain, you pergi tengok orang lain. Adakah orang lain tu boleh komit setiap minggu live dengan orang yang join dia punya PJJ? Tanya lagi, faham ke dok? Selagi tak faham, selagi tu lah explain. Selagi tu tak faham, explain. Tahu dok? Tahu? Siapa boleh komit setiap minggu? Siapa boleh komit setiap minggu buat Zoom? Tahu tak? Tahu. Siapa? Saya masuk PJJ RM70 pun belum tentu lagi buat live setiap minggu. Tak ada. Tak pernah lagi lah. Tak pernah. Saya tengok jugalah. Saya suka juga join PJJ orang lain sebab saya nak tengok macam mana keberhasilan dia punya PJJ. Itu saya. Saya suka benda tu, tahu tak? So saya rela berhabis duit untuk join PJJ orang lain, nak tengok lagu mana impact dia tu. Sebab itulah saya, kalau trademark saya tak sama dengan orang lain. Tak sama dengan orang lain. Saya suka kelainan. Apa yang orang tak buat, itu yang aku buat. Sebab itulah orang membangkang. Sebab saya tak sama dengan orang lain. Saya tak sama dengan orang lain dan ramai gila yang membangkang PJJ saya. Saya akui. Sebab apa? Sebab saya tak sama dengan orang lain. Orang lain buat sepanjang hayat. Join PJJ buat sepanjang hayat. Oh, saya no. Saya 3 bulan kena renew. 3 bulan kena renew. Sebab apa? Sebab pengalaman dan input yang saya terapkan dalam itu tak sama dengan orang lain. Gitu deh. You all nak samakan, you all tengok orang lain tu adakah buat PJJ sama dengan saya, buat live setiap minggu. Tak kira saya duduk di mana-mana. Saya duduk di Europe hari tu pun saya stay buat live. Saya stay buat live tahu tak? Bulan 12 hari tu saya duduk mana-mana pun, minggu ni pun saya di luar kawasan pun saya stay buat live. Saya akan komit dengan you all. Tahu tak? At least setengah jam setiap minggu. At least tu setengah jam tu paling-paling lekeh lah, setengah jam, tahu tak? Tapi kebiasaan saya tak buat lah setengah jam. Saya akan buat sejam ataupun sejam lebih. Saya akan buat. Itu berkata dekat you all lah, you all boleh komit dengan saya ke tak? Saya ada masa untuk komit dengan you all. You all nak dibantu, you all pun kena ada masa lah dengan saya. Itu je cara dia, senang je. Simple saja. Brown ni memang cara dia wish je, pakai sepatu lah macam buah Congo Bayer Norris. Pakai wish je. Assalamualaikum Norris. Hai Norris. Hai. Cikgu yang bagus lagi tak faham, cikgu akan cakap ulang-ulang kali. Sebab tu kata orang kata saya cakap berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali itulah yang akan mengingatkan you all. You akan rasa lekat kat kepala otak, tahu tak? Bukan letak kat kepala tu, letak dekat kepala otak. So you all akan ingat. Tahu? Kalau you all tengok kat cikgu pun, cikgu kat sekolah pun dia akan repeat, dia akan ulang.
Dia akan ulang tahu tak? Oh tak faham. Okey, ulang balik. Tak faham, ulang balik. Kau umur lah tak faham. Kita tahu lah. Tapi saya sampai you all faham. Sebab saya tak nak you all kata masuk saya join saya punya PJJ sia-sia. Saya tak nak gitu. Saya nak you all masuk, ada input dia, ada kata impact dia. Ada input yang you all dapat dan seterusnya ada impact dia. You all boleh improve dia. You all banyak benda tahu tak. Saya fikir dekat you all untuk jangka masa panjang, long time. Bukan short time. Saya fikir dekat you all long time. Long time. Memang you all apa tu? Malah aku masuk 3 bulan je. Orang lain buat setahun, orang lain buat seumur hidup. You all nak seumur hidup tapi you all tak dapat input apa-apa, ataupun you all nak masuk, you all join saya punya PJJ 3 bulan tapi you all dapat input, bukan setakat dapat input, dapat side income. It's up to you. You all fikir semuanya terletak kepada tangan you all. Diri you all yang menentukan segalanya. So kalau you all rasa you all nak berubah, it's okay. Boleh berubah. Semuanya terletak kepada diri kita. Kalau kita rasa kita nak berubah, berubah. Kalau kita rasa tak nak berubah, duduklah di takut lama. Orang tak boleh nak bantu you all selain diri kita sendiri. Gitu deh. Orang lain boleh bagi nasihat gitu je. Tapi kalau diri kita tak boleh nak dengar nasihat, tak boleh nak improve, tak boleh nak turunkan ego, memang kita tak akan berubah sampailah bila-bila. Saya first time dari PJJ ni, tak pernah lagi rasa. Sebab saya rasa Nori yang terbaik. Yang lain memang saya tak nampak langsung macam mana caranya. Thanks Nori bagi ilmu yang bermanfaat sangat. Betul, setiap orang lain cara. Saya busy, tak ada masa. You all nak benda tu, you all tak ada alasan lah. Benda you all nak capai kejayaan apa saja, no reason. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, tahu tak? Kalau you all nak berjaya, kalau you all nak capai apa yang you all nak, tidak ada alasan. Orang lain pun busy juga, ada masa, banyak masa. Orang kata banyak busy, tak masuk, tak banyak, tahu tak? Bukan kita seorang je. Saya pun ada masa juga, tak ada masa juga. Tahu tak? Tapi kenapa saya boleh commit dengan you all? Sebab cara kita manage kita punya masa. Itu yang paling penting. Cara kita manage kita punya masa. Jangan ada alasan kalau you all nak berjaya. Jangan ada alasan. Kalau you all bermula pun you all adalah alasan tu, ada alasan ni. Macam mana nak berjaya? No, saya memang itu yang saya terapkan dekat tim saya pun. No reason. Kalau nak duduk dalam tim, memang tidak ada alasan. Jangan ada alasan. Kenapa orang lain tak ada alasan pun? Kenapa kita ada alasan? Banyak sangat alasan. Alasan tu, alasan ni, alasan tu, alasan ni. Tapi apa pun tak ada. Tahu tak? Jangan no reason. Jangan ada alasan kalau kita nak berjaya. Kalau kita nak capai impian kita, apa yang kita nak, jangan ada alasan. Alasan tu, alasan yang normal, biasa orang ada. Orang lain pun ada juga. Orang lain pun masa sama juga, 24 jam juga. Orang lain pun. Ke you all kurang masa setiap hari? Rasa Allah bagi 24 jam sama je. Sama je kita duduk di dunia ni, sama saja. Cuma manage masa dengan betul. Itu yang kita tak pandai nak manage masa. Sebab itulah kita tak cukup masa lah. Masa saya busy sangat. Tapi habuk pun tak ada. Tahu tak? Sama lah dengan saya juga, tahu tak? Saya mungkin kata dekat you, saya ni sebelum ni, tahu tak? Itulah juga. Banyak sangat alasan. Takutlah. Tak beranilah. Lama ke? Kalau aku buat lama ke? Kena kritik. Lama ke orang membawang aku? Lama ke aku ni busy. Aku busy dengan berkebun. Aku busy. Saya pun kalau betul-betul pun saya berkebun juga, tapi saya manage masa. Okey, selepas asar saya akan berkebun. Tu masa saya, tahu tak? Saya akan tentu dah masa. Masa ni. You all jangan ada alasan kalau you all nak berjaya. Itu je.
Kalau you all permulaan pun you all banyak alasan. Alasan tu, alasan ni. Memang sampai bila-bila kita ditakut lama. Sampai bila-bila itulah kita. Tahu tak? Tak ada masa nak tengok FB. It's up to you. Itu alasan you all. You all kalau duduk pegang lagu tu, you all ada mindset you all lagu tu. Sampai bila-bila duduk lagu tu? Sampai bila-bila. Tahu tak? Sampai bila-bila. Orang lain boleh je masa. Sedangkan kita dunia ni duduk atas muka bumi dah 24 jam juga. Sama juga dengan orang lain juga. Ke 20 jam, ke 15 jam. Sama je, rasa sama je semua. Tahu tak? Cara kita manage masa. Kita manage masa tu macam mana? Sebab itulah setiap hari kita kena ada list to do. Apa patut aku buat? Benda ni. Jangan marah. Sebab itulah saya kata, kalau you all tak tahan dimaki, tak tahan dimarah, kena marah apa semua, you all seorang yang manja apa semua, jangan masuk. Jangan masuk saya punya page. Jangan masuk saya punya PJJ. Saya bagi tahu dah. Warning dah dekat you all, tahu dah. Warning dah. Jangan masuk. Kalau you all rasa apa tu? Dia ni nak marah sama ni. Aku ni. Jangan masuk saya punya page. You all unfollow saya punya page. Tak payah like, tak payah. Pergi cari orang page buat orang jenis. Tak apa. Jenis lembut-lembut gitu. No, saya jenis bukan gitu deh. Sorry, itu bukan saya. Sebab saya nak you all dapat impact dia. Saya buat dekat you all. Saya kata saya kalau macam saya ni jenis tinggikan suara tu bukan sebab marah, sebab saya nak you all tinggikan suara, sebab you all akan alert benda tu. You all akan alert, you all akan rasa take note benda tu. Kalau nada saya ni sama je, tak adalah nada tu naik gitu, you all rasa macam okey, buat deh. Nanti lepas saya habis live, semua buatlah. You all rasa bagaimana? Dengan saya kata, okey, lepas pada ni, lepas saya habis live, you all buat apa yang saya buat. You all jangan percaya saya, tetapi buat je. You all mana you all nak? Tahu tak? Pilihlah kata pilihan terletak di tangan you all. You all nak yang nada yang macam mana? Kalau saya nak nada yang terbaru ni. Daripada nanti lepas saya habis live ni, semua buat ya. Nanti jangan lupa share apa feedback yang you all buat tu dekat team saya. Nanti team saya nak tengoklah macam mana feedback you all yang dapat tu. Aku rasa tidur belakang, rasa tak buat-buat. Tahu? Okay? It's up to you. Sebab itulah kalau you orang rasa macam tak tahan dimaki apa semua, jangan masuk saya punya PJJ. Jangan masuk. Saya warning siap-siap dah. Jangan masuk. Kalau you all tak tahan dimaki, tak tahan dimarah, tak tahan kena buat apa saja, sebab saya kena, kalau macam expert dia ada task dia. Kena ada task. Ada task yang patut you all buat. So, saya nak you ajar you all. Saya nak you all belajar benda tu. Sebab you all tengoklah orang lain ada dah ajar benda lagu ni, tahu tak? Saya nak you all kata jangan ketinggalan. Saya tak nak you all ketinggalan, tahu tak? Ketinggalan. Bila ketinggalan ni, yalah, benda tu tak tahu, benda ni tak tahu, benda tu tak tahu. Habis semua tak tahu. Lepas tu tak mana yang tahunya. Sedih, tahu tak? Sedih. Saya tak nak you all ketinggalan macam yang saya buat sebelum ni, tahu tak? Saya lambat, saya punya kata pergi belajar, turunkan ego, pergi kata cari circle yang betul-betul boleh bagi energi dekat kita. Kata belajar macam mana cara nak buat online dengan cara yang betul. Belajar macam mana cara nak tarik customer, macam mana nak supaya customer kita ni repeat order. Tahu? Kena belajar. Belajar ni lah. Kalau you all tak tahan dimaki, tak tahan dimarah, memanglah you all ke laut lah. Ke laut, tahu tak? Kena belajar. Kena tahan maki. Bila tahan maki ni, kita akan take note. Kita akan rasa macam, betul. Aku buat salah. Tahu tak? Bila orang ni marah kita, mesti ada sebab, tahu tak?
Bila orang marah kat kita, mesti ada sebab. Dan sebab tu lah kita akan rasa tak nak benda tu. Ui, aku tak nak dah. Ui, dia marah aku sebab aku buat kesilapan benda ni. Okey, aku tak nak benda ni. Aku tak nak dah. Aku nak tak sedar buat kesilapan tu dah. Ha. Ni kan, kalau kita duduk orang kata tak nak kena marah, tak nak kena maki, nak manja je setiap masa. Rasa kita akan buat kesilapan yang sama. Ulang kesilapan yang sama setiap masa. Sampailah kesudahan kita akan buat kesilapan yang sama je. Faham? Okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua yang like, yang komen, yang share. Terima kasih semua yang buruk, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya akui, insya-Allah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Untuk saya nak saya nak bagi manfaat lagi banyak lagi, bagi manfaat. The more you give, the more you get. Insya-Allah dengan izin dia juga. So saya akan share banyak lagi pengalaman-pengalaman saya. Baru sikit baru saya share. Banyak lagi. So, terima kasih banyak-banyak Kak Naris. So, you all kata, you all siapa yang nak dibantu, siapa yang nak di-guide buat sampai jadi, you all boleh WhatsApp terus tim saya. Sekarang tengah promo lagi untuk Merdeka. Untuk minggu ni, sebab minggu lepas saya dah ajar kit tornado apa semua menggunakan bekas SQ250. Minggu lepas pun saya ajar cara nak buat Hokkaido. So minggu ni saya akan ajar cara pengiraan. Sebab saya tak nak you all ketinggalan pengiraan ni. Ini pengiraan saya memang betul-betul saya masuk kelas. Yang ni pengiraan ni saya nak you all tahu berapa modal untuk satu-satu kit tu, berapa sebenarnya modal dia. So kita kena tahu modal dia berapa patut yang kita jual. Senang gitu tahu tak. So itu lebih mudah dan akan menyenangkan kita untuk kita nak biar kita buat kata apa-apa sahaja biar ada manfaat dia. Okey. So yang baik semua, yang sempurna itu of course lah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, saya nak undur diri dulu, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.